Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita mulakan kelas kita dengan doa penerang hati dulu. Okay, siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ansir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, thank you ya Ahmad Syahmi. Okay, so hari ni kita akan masuk topik 8 ya. Okay, so this is your first tutorial for topic 8. Okay, so I hope that awak semua dah tengok dah video yang saya bagi tu. Ya, dah tengok Okay, so at least awak dapat gambaran lah macam mana kita nak kira inventory. Okay. So nanti kita akan tengok how to calculate one by one and very slow. Slowly kita akan tengok how to calculate sebab dia ada different system and different method. Okay, so now kita terus tengok kepada soalan tutorial topik 8 ya. Okay, semua nampak kan? Okay, now kita pergi kepada section A, question 1. So what is the definition of inventories? Okay, hari tu saya dah explain inventories tu apa. Inventories is a barang niaga. Okay, merchandise product So inventory tu adalah barang niaga yang tidak terjual daripada tempoh lepas dan dibawa ke tempoh ini untuk dijual semula. Okay, so itu maksudnya inventory. So dia termasuk dalam current asset. So kita tengok jawapan sini. Okay, dia tulis apa? A current asset whose ending balance should record the cost of a merchandiser's product awaiting to be sold. Okay, maksudnya barang niaga kan untuk dijual. Okay, so maksudnya dia tak habis dijual tempoh lepas dan dibawa ke tempoh ini untuk dijual semula. Okay, next question. Question 2. Types of inventories. Okay, types of inventories. Saya dah explain hari tu ada 3. Raw material inventories, bahan mentah inventory, work in process iaitu kerja dalam proses inventory, and finished goods barang siap. Okay, so kita tengok what is raw material. Raw material is a type of inventory which act as a basic component part of a product. Basic component sebab dia kan bahan mentah And raw material is usually held by manufacturing companies because they have to manufacture goods from raw material. Okay, saya dah terangkan hari tu Ketiga-tiga inventory ini ada dalam manufacturing company. That is a raw material work in process kan. Okay, sebab dia buat barang. Okay, kalau macam kita buat sekarang, trading company, okay, ataupun merchandising company, kita tak buat barang. So kita tak ada raw material. Okay, and then secondly is work in process. Okay, work in process is a type of inventory that is in the process of production. Okay, kerja dalam proses. Maksudnya dia masih buat kerja lagi. Dalam proses lagi buat kerja. Dia belum lagi siap. Okay, so dia in the process of production. This mean that work in process inventory is in the middle of production stage and it is partly complete. Partly complete tu maksudnya apa? Baru sebahagian saja yang siap, belum siap lagi habis. So work in process account is used by manufacturing company. Sama juga work in process inventory ada dekat manufacturing company sahaja. Sebab dia buat barang.
And thirdly, finished good. Finished goods is a type of inventory which comes into existence after the production process is complete. Maksudnya bila proses dah complete, dia jadi barang siap lah, jadi finished goods. And the finished good is ready for sale. Okay. So maksudnya bila dah siap semua, dia akan jadi barang siap. Barang siap tu maksudnya dah complete. Fully complete. Okay, so selagi dia belum lagi dijual, dia jadi inventory lah. Dan dia ready for sale. Okay, so itu adalah types of inventories. Okay, now kita pergi kepada question 3. Okay, how many types of inventory system? Okay, there are 2 types of inventory system. Okay, kita dah pergi hari tu one by one kan. Okay, firstly is periodic inventory system ataupun sistem inventory berkala. And then secondly is perpetual inventory system ataupun sistem inventory berterusan. Okay, by the types of inventories ni nama dia saja awak dah tahu dah mesti ada perbezaan. Satu ni berkala. Berkala maksudnya apa? Kita kira inventory secara periodically, secara berkala, maybe once a year atau twice a year ataupun every 3 months kita kira inventory. Itu maksudnya berkala. Maksudnya periodically ni kita kira secara fizikal. Satu-satu kita kira inventory pada bila at the end of accounting period. Setahun 2 kali ke, setahun sekali ke, terpulang kepada management. And then secondly is perpetual inventory system. Apa maksud perpetual? Berterusan, apa maksud dia? Maksudnya setiap kali ada belian barang niaga ataupun ada jualan barang niaga, kita terus update balance dia. Okay, maksudnya kita sentiasa update record dalam perpetual inventory system. Okay, setiap kali ada belian atau jualan, kita terus update. Kita tak tunggu at the end of accounting period. So selalunya perpetual inventory system ni untuk barang-barang yang mahal, barang-barang yang terkawal, senjata api ataupun ubat-ubatan. Ubat-ubat tu terkawal lah kan. Okay. So there are 2 types. Okay, and then B list 2 characteristic of perpetual inventory system. Okay, tadi masa saya berterangkan pasal perpetual pun saya dah sebut macam-macam karakteristik on perpetual inventory system. Okay, so awak ada banyak jawapan. Okay, dekat sini saya listkan 2. Okay, under the perpetual inventory system, business entity keep detailed records of cost and each inventory purchase and sold. Ni saya dah cakap tadi dia akan keep detail record. Maksud detail record tu apa? Maksudnya setiap kali ada purchase, setiap kali ada sales, kita akan update terus inventory. Okay, secondly, under the perpetual inventory system, a business entity determine the cost of goods sold each time a sale occur. Okay, maksudnya setiap kali kalau kita ada jual barang tersebut, jual inventory tersebut, okay, kita akan update cost of goods sold. So ini adalah 2 jawapan. Actually ada banyak lagi jawapan. Okay, so awak tulislah apa-apa yang berkaitan. Okay, so far ada soalan tak nak tanya? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada kita teruskan dengan question 3 C. Okay. So dekat sini cuba tengok. Kita baca dulu. You are required to prepare the appropriate journal entry. Okay, macam yang saya pernah sebut. Okay, journal entry untuk periodic system dengan perpetual system tidak sama. Okay, apa yang kita belajar daripada topik 1 sampai topik 7 itu kita pakai periodic system.
Okey, maksudnya apa? Contoh, kalau purchase, kita debitkan purchase. Tapi perpetual bukan. Perpetual kita debitkan inventory. Okey, dekat sini dia kata narration is not required. Okey, narration tu apa? Narration tu description lah. Masih ada lagi student yang tak faham apa maksud narration. Padahal daripada topik 1 lagi kita cakap pasal narration, pasal journal entries. Narration tu description. Okey, yang kita selalu buat dalam bracket tu, kita terangkan apakah akaun yang berlaku, to record apa-apa bla bla bla, itu maksudnya narration, masih ada lagi yang tak tahu. So lepas ni kena ambil tahu. Okay, so the appropriate journal entries yang bersesuaian for the following economic event of wooden furniture shop, kedai perabot kayu. Okay, using the perpetual inventory system. Okay, dekat sini dah mention perpetual inventory system. So dia lain sikit journal entry dia sebab dia update setiap kali berlaku transaction. Okay, so this question is also important sebab apa? Keluar soalan hari tu dekat PSPM. Selalunya student dia concentrate nak kira ending inventory, nak kira cost of goods sold, tapi journal entry lupa nak study. So rugilah. Okay, now kita pergi one by one. Okay, semua orang. Okay. So, kita pergi May 5th. Purchase 10 unit of dining table from Nyatoh Trading costing 3,000 per unit. Okay, dia ada tulis per unit, hati-hati. And 13 cupboards of 1,000 per unit on credit. So kalau kata on credit ke, on account ke, itu maksudnya secara kredit lah, secara hutang. Okay, so normally kita buat apa? Bila purchase on credit, kita debitkan purchase, credit, accounts, payable. Itu adalah using periodic system. Okay, tapi jika guna perpetual inventory system, kita debit, okay, kita debit inventory. Credit, accounts payable, Nyatoh Trading. 43,000. Okay, macam mana dapat 43,000? Okay, buat jalan kerja dekat sini. Dekat sini narration tak perlu. So tak payahlah awak tulis to record, purchase ke apa ke, tak perlu. So the calculation is, okay, so 10 unit dining table darab dengan 3,000 per unit plus 13 cupboards times 1,000 per unit. Okay, that's why dapat 43,000. Dalam journal entry, okay, the particulars or the accounts must be correct. And also, the amount also must be correct. Jika salah satu tak betul, tak ada makan langsung. Dia mesti account betul, amount pun betul, baru dapat 1 tip. Okay, so next 13 May. 13 May, 2 units of cupboards were returned to Nyatoh Trading due to defects. Defects tu apa? Ada kecacatan, kesilapan macam tu. Okay, so Nyatoh Trading ni tadi siapa? Nyatoh Trading adalah kita punya accounts payable. Maksudnya kita return apa? Kita return purchase. Okay, so sekarang ni purchase return. Kalau normal kita buat apa? Debit. Debit accounts payable, okay, credit purchase return. Betul tak? Okay, tapi jika guna perpetual, debit accounts payable, Nyatoh Trading, credit inventory. Kenapa inventory? Sebab kita update every time ada transaction. Okay, so amount dia berapa? Kita return 2 units. So 2 times 1,000. Cupboards kan? Okay, tadi kita beli harga 1,000 So dapat 2,000.
Okay, so next on 23rd May. Okay, 23rd May, sold 5 units of dining table at 3,500 per unit and 8 cupboards to houses galore at 1,300 per unit on credit. Okay, tadi purchase, sekarang sales ya. Sales, sold 5 units, kita dah jual 5 unit dining table. Okay, kalau normal, kalau normal, kalau ikut credit system, debit apa? Sebab dia on credit kan. So debit account receivable, credit sales. Okay, tapi oleh kerana kita buat perpetual, kita kena tambah satu lagi journal ya. Journal. So kita tak jawapan. Okay. Debit accounts receivable, houses galore, credit sales. Okay. Ini yang biasa. Ya. Kalau periodic pun buat benda ni. Debit account receivable, credit sales. Okay, so berapa kita jual? 5 unit dining table at 3,500. 8 cupboard at 1,300. Okay, ini adalah harga jualan, adalah sales kita. So awak kena buat harga sales ya. So 5 times 3,500 plus 8 unit times 1,300. So awak dapat 27,900. Okay, 27,900 is the sales. Okay. Oleh kerana perpetual, awak kena tambah satu lagi pada harga cost. So, debit cost of goods sold. Sebab pada harga cost, mestilah kita ambil cost of goods sold. So, debit cost of goods sold, credit apa? Inventory. Ya. Yeah? So, oleh kerana dia pada harga cost, so 5 dining table darab dengan harga cost. Harga cost dia adalah yang inilah yang masih kita beli tadi. Harga cost adalah pada harga belian. Tadi 5 Mei kan kita ada beli 3,000. Harga dining tu, dining table. So 5 times 3,000 plus 8 times 1,000. Okay, 3,000 and 1,000 is the purchase price tadi. That is the cost price. Okay, so dapat 23,000. So awak kena ingat ya. So untuk sales kita ada 2 journal kena buat. Satu sales macam biasa and then the other one is pada harga cost. So kalau awak tengok dekat sini, harga cost dia adalah 23,000, 23,000. But bila dia jual, dia mestilah markup kan. Okay, so dia dah markup. Daripada RM3,000 tadi jadi RM3,500. Itu the sales price. Okay, so dapat 27,900 is the sales price. So kalau dekat sini kita tahu ya, harga jualan tolak dengan harga kos dapat untung kasar. So berapa tu untung kasar dia? 27,900 minus 23,000. So dapat 4,900 adalah the untung kasar the gross profit. Okay, sini dia tak tanya kan? Okay, tak apa. Kita nak tengok inilah perbezaan harga jualan dengan harga kos. Okay. Okay, lastly soalan 28 Mei. Purchase 8 unit of cupboard at 1,500 per unit from Jati Utama. Ini daripada yang lain pula, vendor lain. By check. Maksudnya bukan secara kredit lah, kita bayar by check. Maksudnya bank. Okay, so ini adalah purchase ya. So macam biasa untuk perpetual, debit inventory, credit bank. Sebab dia pay, kita beli pakai check. Okay, so 8 unit tadi, okay, 8 unit of cupboard darab 1,500 dapat 12,000. Okay. Okay, so ini adalah cara untuk menulis apa? Journal entry untuk perpetual system. Okay, so far ada soalan tak?
Line saya okey ke? Semua dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Alright. Okay. So kita dah habis dah section A. Now kita nak pergi section B. Okay, section B dia technical sikit. Yeah, how to calculate inventory. Okay, so saya nak awak semua cari kertas, pen, pembaris and calculator sekarang. Ya, saya nak awak hands on. Saya nak awak sama-sama ikut saya macam mana nak kira. Ya. Okay. So saya bagi awak masa 2 minit ya untuk cari pen, pensel ke pen ke, kertas, pembaris and calculator. Okay, saya nak awak hands on buat dengan saya dekat kertas. Saya tak nak awak buat dekat komputer. Nanti awak sekejap nak tengok Chrome sana, sekejap nak tengok Chrome sini macam mana cara nak buat. Okay, so we go slowly. Okay, hope awak boleh follow Okay, saya bagi awak masa 1 minit lagi. Okay, so sementara tu saya nak tanya, minggu depan ni siapa yang tak balik? Angkat tangan. Oh, ramai juga. Oh, ramainya. Ahmad Syami tak? Nurul Syahidah, Nurul Syikin, Syazwani, Fatin, Syamina. Chai pun tak balik. Okay, kenapa awak tak balik ni? Tak cukup anti-vaksin. Belum lengkap lagi. Belum 14 hari. Oh, ni kan anti-vaksin. Okay. So nanti saya hope awak boleh balik sini lah. So that kita boleh buat amali dan sebagainya sama-sama. Okay. And then sebelum sementara tu saya nak awak take note. Okay, minggu depan kita cuti. So masa itulah pergerakan balik awak semua dekat sini secara berperingkat kan. Okay, lepas tu awak kena quarantine 2 minggu kan. Kita tak terus face to face And then satu lagi apa? Lepas balik cuti kita akan ada UPS 2. Masa UPS 2 tu okay, saya nak awak study betul-betul masa cuti ni. Okay, nanti saya akan bagi berbagai-bagai quizzes untuk awak buat sepanjang cuti. Untuk preparation for you untuk UPS 2. Okay, awak balik nanti next saja naik itu dah minggu yang 20 hari bulan tu masa tu ada UPS 2. Kan? Saya dah beritahu awal kan? Okay, so nanti saya akan bagi awak ni quizzes lah banyak-banyak UPS macam biasa objektif. Ya, ada apa-apa soalan? UPS 2 tu topik 5 dengan 6 ke madam? Topik 3, 5, 6. Sebab hari tu topik 1, 2, ni topik 3, 5, 6. Okay. So semua dah ada dah dah standby kertas, pensel semua. Okay, so kita teruskan. Alright, kita pergi section B. Okay, kita tengok satu-satu soalan. Plasma Syam Berhad is having difficulty in costing material to a various job that is used on. The material are bought in bulk and recent receipt and issue for the months of June 2020 have been recorded as follows. Okay, tak payah tengok dulu. Okay, apa dia? Kita tengok dulu the requirement. Okay. Nanti baru kita tahu nak buat apa. So required under a perpetual inventory system. Okay, kalau dia cakap perpetual, apa yang awak dah terbayangkan? Awak dah tengok video kan? Nak kira inventory mesti ada kotak-kotak tu. That's why tadi saya suruh ambil kertas pembaris semua. Okay, mesti ada kotak-kotak tu. Kalau perpetual inventory system, mesti ada kotak-kotak. So, setiap kali awak baca soalan, pertama awak kena kenal pasti dia pakai sistem apa. Okey, dekat sini dah cakap perpetual inventory system. Yang kedua, awak kena kenal pasti dia pakai method apa. Okey, baca lagi. Determine. Okey, determine tu maksudnya cari the cost of inventory on hand at 30th June. Apa maksud dia? 30th June
Ini bulan Jun kan, 30 Jun maksudnya dia suruh cari cost inventory akhir. And the cost of goods sold for June under weighted average method. So kita dah tahu dah ya, weighted average method. Then barulah kita baca dia punya transaction ni. Okay, so kita dah dapat idea what is the question about. Now saya nak awak, ya awak dah buat ke, awak belum buat ke, saya nak awak buat balik kotak-kotak macam ni. Ya. Okay, saya padam dulu jawapan. Okay, kotak-kotak tu mesti at least ada 4. Ada 4 kolom. Ya. Apa dia? Mestilah date, mesti ada purchase, mesti ada cost of goods sold dan mesti ada balance. At least mesti ada 4 kolom. Okay, macam saya ni setiap purchase, cost of goods sold and balance tu saya bahagikan lagi kepada 3. Terpulang pada awak. Awak nak buat kotak sini atau tak nak pun tak apa. Okay. So, yang kedua, ya, kalau kita buat inventory mesti in sequence number, in sequence date. Okay, so maksudnya kena ikut date turutan. Tak boleh langkah-langkah atas bawah tiba-tiba tengah ada macam tu, tak mau ikut soalan ni. Ikut tarikh soalan ini. Okay. And then satu lagi jangan lupa kita ada 1st June. 1st June ni adalah balance brought forward. Maksudnya dia bukan purchase, dia bukan sale, dia adalah baki awal. Maksudnya inventory awal. Okay, now kita nak buat. Okay, dah ready dah semua? Okay, so kita buat one by one. Okay, follow. Okay, June 1st, balance brought forward 800 kilo at RM4.50 per kg. Okay, tadi saya kata apa? Ini adalah inventory awal, dia bukan purchase, dia bukan sales. So kita terus letak dekat 1st June, dekat balance. Berapa tadi? 800 dengan RM4.50. Okay, 800 unit berapa? RM4.50. So berapa? Kira 3,600. Okay, so this is the beginning inventory. Okay, so next, berapa hari bulan? 8. Purchase 3,000 kg at RM5 per kg. Okay, so letak dekat kolom purchase 3,000. Okay, berapa tadi harga dia? RM5. Okay. So kira lah. So 15,000. Okay, macam saya kata tadi, perpetual. Okay, kita akan kira balance. Kita akan update balance dia setiap kali ada transaction. Purchase ke, purchase ni kita panggil dia in, masuk purchase maksudnya kita bawa masuk barang, in. Okay, cost of goods sold ni out, sold sales maksudnya kita jual, maksudnya kita dia out, kita keluarkan dia. Okay, so perpetual kita kena update setiap kali ada transaction. Okay, now kita guna weighted average. Kalau kita kata weighted average, maksudnya awak kena kira secara purata. Okay, first step, kita kira dulu kuantiti. Okay, kuantiti awal 800 and then kita beli yang baru 3,000. So jumlah sekarang ada 3,800. Boleh Okay, lepas tu kita kira ringgit pula. Okay, awal ada 3,600. Okay, lepas tu kita baru beli, cost dia 15,000. So total sekarang is 18,600. Then baru kita kira price per unit. Okay, so macam mana nak kira price per unit? Okay, awak tengok ni saya dah highlight warna kuning. So balance on 8 June okay equals to
Saya tulis Jun lah. Sekarang awak ingat apa pula? On 8 June equals to, okay, total RM bahagi dengan total unit. Okay, so 18,600 bahagi dengan 3,800 equals to, tadi kat soalan ada cakap tak? Estimated amount to the nearest 2 decimal point. 2 tempat perpuluhan. Okay, so dia ada berapa jawapan dia? 3.8947. Okay, so kita ambil 2 tempat perpuluhan, RM4.89. Okay, so this is the price per unit average. Okay, now kita tengok 6 June. 6 June ada apa? Purchase lagi 1,000 at RM5.50. Okay, so purchase lagi 1,000 unit at RM5.50. Okay, so kalau awak kira dapat 5,500. Okay, now kita nak kira balance. First kita kira quantity. Now dah bertambah jadi 4,800. Okay, and the cost also dah bertambah sebanyak 18,600 plus 5,500, so 24,100. Okay, boleh tak follow sekarang ni? Ada sesiapa yang tak dapat follow? Sila interrupt Kalau awak nak tanya terus interrupt. Jangan dah habis baru nak tanya. Okay? Okay, so sekarang kita nak kira apa? Price per unit. Okay, so macam mana? 10 to the 4 100 bahagi dengan 4,800. So dapat 5.02. Sama tak? Sama. Okay, good. Okay, now kita tengok 19 June. What happened in 19 June is sale. Sale, kita jual 2,500 kg. Mana harga dia? Dekat sini tak perlu tahu harga dia berapa. Kalau dia bagi tahu harga pun, bukan harga tu awak kena ambil. Sebab itu adalah harga jualan. Yeah? So, awak kena hati-hati dekat sini tak confuse sebab dia bagi awak kg je. Dia tak bagi harga. Saya takut kalau dia bagi harga, saya takut awak ambil pula harga tu. Tu dah tak betul harga tu adalah harga jualan. Tapi sebenarnya kita tengah kira apa? Cost. Cost apa? Kita ambil harga apa? Kita ambil harga purchase lah tadi. Purchase kan pada harga cost. Okay. So sekarang kita jual 2,500. Okay, 2,500. Okay. Price dia berapa? Macam saya kata tadi, price kat sini tak tulis. Kalau tulis pun jangan ambil sebab kita kena ambil price pada RM5.02. Ini adalah the price pada harga cost. Awak kena ambil yang ini. Okay. So maksudnya masa jual ni tak payah nak kira lah. Ambil je terus daripada balance tu. Okay, price per unit pada balance sebelum. Okay, nampak Okay, now boleh kira lah. 2,500 darab dengan RM5.02. So awak dapat 12,550. Okay. Now kita nak kira balance. Bila jual, cost of goods sold ni maksudnya jual, maksudnya dia out. So nak kira kuantiti kita kena tolak lah sebab kita dah jual. So macam mana nak dapat kuantiti? 4,800 minus 2,500. Okay, so dapat 2,300. Tinggal 2,300 sebab kita dah jual 2,500. Okay, now kita kira sales. Okay, 24,100 minus dengan 12,550. So tinggal berapa? 11,550.
Okay, so sekarang price per unit macam mana? Tak payah kira, ambil je terus RM5 and 2 sen. Ambil saja. Sebab kita tak buat apa pembelian ni, kita jual je. Okay. Okay, nampak tak? Okay, nampak tak? Saya dah, kalau masa jika ada belian, harga dia berubah setiap kali kita beli. Tapi bila kita jual, harga per unit dia sama. Yeah? Okay. So next 22nd June, okay, kita beli lagi 3000 kg at RM4.50. Okay, so tulislah kat sini. Kita beli lagi 4 kg at RM4.50. Okay, so berapa? 13,500. Betul ke? Okay, betul. Yeah? Okay, so macam mana? Yang ni setiap kali ada belian kita kena cari kos baru kan. Okay, so kita campur dulu kuantiti dia. So sini jadi 5,300, kuantiti dia dah bertambah sebab kita ada beli baru. So ini jadi apa? 11,550 plus 13,500, so dapat 25,050. Okay. Okay, next kita kena cari cost per unit. So bahagilah 25,050 bahagi dengan 5,300. So dapat 4.726415. Okay, so kita nak estimate to this decimal point. So jadi RM4.73. Okay. So ini harga baru setelah ada belian. Okay, nampak saya dah highlight ni. Okay, so next 24th June, apa yang berlaku? Kita jual lagi 3,000. Okay, jual 3,000, kita tak payah ambil tahu cost per unit dia, nak kira-kira tak payah. Kita ambil mana? Kita ambil mana? Kita ambil harga yang sebelum tu, that is RM4.73,000. Okay. Okay, lepas tu kiralah 3,000 darab 4.73. So dapat 14,190. Okay. So now kita nak kira balance. Dah berkurang lah. 5,300 minus 3,000 tinggal 2,300. Okay, so berapa? Dia punya balance is 25,050 minus 14,190. So dapat 10,000, 10,860. Okay, so sini nak letak apa? Letak apa? Letak 4.73. Sebab setiap kali sales, cost per unit tak berubah. Okay, ambil saja, jangan nak kira-kira. Nanti tak dapat jawapan, pening. Sebab apa? Tak dapat jawapan 473 sebab ada decimal point tu sebenarnya. Okay, so last sekali, soalan cakap apa? Dia suruh determine the cost of inventory. So kita kena jawab soalan at 30 Jun. Okay, tulis 30 Jun. Kira lah. Ending inventory dah tahu dah. 10,860. Okay. Tapi cost of goods sold dia macam mana dapat? Okay. Cost of goods sold. Dia ada calculation dia. Kita campurkan semua RM. That is 12,550 plus 14,190 dapat 26,740. Okay. So siap satu perpetual weighted average method. Okay, is there any question? Madam, nak tanya. Okay. Kenapa amount dalam balance tu kita bukan ambil quantity darab dengan price?
dekat sini. Quantity dot price. Kenapa? Kenapa ke jawapan? Okay. Maksudnya kenapa kita buat 2,300 darab RM4.73? Macam tu ke maksud dia? Ya. Sebab ending inventory kita nak tahu quantity and also kita nak tahu dia punya jumlah. Okay, dekat price per unit ni, okay, kenapa tadi saya kata kita tulis saja tak payah kira? Disebabkan oleh decimal point. Sebab kalau awak darab, cuba awak try darab. 2,300 darab dengan 4.73, awak takkan dapat 10,860. Awak dapat 10,879. Okay. Tapi adakah jawapan ni salah? Dia tak salah. Dia disebabkan oleh decimal point. Okay. Tapi macam mana pun ini adalah cara pengiraan. Kalau awak tak buat price per unit, nanti awak tak dapat markah pula dekat sini. Apa-apa pun kita tak boleh biarkan kosong. Kalau kita biarkan kosong price per unit, nanti mungkin akan orang buat, orang anda bawah awak lah, kan. Dia akan buat 10,860 bahagi dengan 2,300 dapat RM4.72. Tu dah tak betul. So ini adalah format. So awak tulis sajalah quantity darab dengan price per unit dapat dengan yang ini. Okay. Dia bukannya salah. Dia adalah disebabkan oleh decimal point. Tu saja. Boleh ke Chai? Maksudnya kita tambah dengan jumlah yang in dengan out sajalah. Tak payah guna kuantiti darab price. Dapatkan jawapan dalam balance. Macam mana? In dengan out. Maksud awak tak nak price per unit ni? Tak nak buat macam tu ke? Bukan. So kita guna amount dekat balance, kita tambah dengan amount dengan in dan tolak dengan out sajalah. Ya. That's why tadi saya tunjukkan step by step, price per unit tu last sekali nak kira. Okay. Awak kena tahu ending dengan ni. Bukan, maksudnya awak kena tahu quantity dengan cost, total cost dekat situ. Sebab normally dia akan tanya total cost. Okay, tapi awak kena tahu juga cost per unit sebab in management dia memang pentingkan cost per unit. Nanti SEM 2 nanti awak akan belajar semuanya nak cost per unit. So this is how you get the cost per unit. Tapi alright. Tapi yang penting awak ikut je, follow je saya ajar tadi, quantity dengan RM ni awak buat dulu. Sebab apa? Kalau awak tersalah cost per unit dekat 22 Jun tu, nanti 24 Jun awak tak dapat 14,190. Kalau awak tersalah cost per unit dekat sini, tu pun bahaya. Okay, so kita kena buat one by one, follow step yang saya ajar tadi. Okay. Alright. Okay, so satu lagi soalan tu dia minta weighted average. Okay, tapi sekarang ni saya nak awak buat FIFO pula. Okay, FIFO. Okay, saya bagi awak masa 1 minit untuk buat kotak. Tapi kotak FIFO cuba awak tengok gemuk-gemuk. Dia bukannya satu line aja. Sebab dia mungkin ada banyak ni. So yang tarikh ni buat kemudian. Okay, so saya padam dulu jawapan. Sila buat kotak untuk FIFO pula. Kita akan pergi one by one. Step by step. Okay, ni jawapan saya tak payah delete lah. Okay. Cuma dia mungkin ambil 2-3 baris untuk satu date. Tak semestinya satu baris macam weighted average. Okay. Okay, buat kotak dulu. At least ada 4 kolom.
Okey, dah siap? Okey, kita guna soalan yang sama ya untuk FIFO. So FIFO ni apa? First in, first out. Okey, maksudnya yang kita beli dulu, kita akan jual yang itu dulu. Okey, so nanti kita akan tengok dia punya sequence. Okey, semua dah ready Okey, kita start dengan 1 June. 1 June tadi macam saya kata, dia bukannya purchase, dia bukannya sales, dia adalah beginning inventory. So awak buat dekat balance sahaja, that is 800 quantity, darab dengan price dia dapat 3,600. Okay, yang ini dapat makan free je. Kalau tak buat rugi. Kalau tak buat, dia akan mempengaruhi semua jawapan awak selepas ini. Yeah? Okay, so buat dulu beginning inventory. Okay, so 8 June tadi apa? 8 June adalah kita purchase. Okay, so semua tulis. Saya paste. Okay, so untuk 8 June, kita beli 3,000 unit. Okay, now kita nak update balance. Okay, nak update balance, awak susun satu-satu. Okay, mula-mula kita tulis dulu apa yang kita purchase, apa yang in dulu. Yang in dulu adalah beginning inventory. Lepas tu kita ada beli, 8 June ada beli 3,000. So kita tambah 3,000 dekat bawah dia. Okay, amount dia RM5. Okay, so 15,000. Okay, now kira cost dia berapa? Ini dapat 18,600. Okay, sini tak payah. So total dia berapa? Okay, so kita dapat 3,800. Beza dengan weighted average. Weighted average kita terus puratakan dia. Tapi kalau FIFO kita susun dulu. Kita susun dulu yang kita beli, yang in tu termasuklah beginning inventory and purchase. Susun dulu yang beginning, lepas tu kemudian susun yang kita baru beli. Okay, so ini adalah baki dia pada tarikh ini. Okay, on 16 June kita beli lagi. Okay, tulis. Okay, tulis dekat sini. Okay, now kita nak update kita punya balance. Okay, so awak tulis. Okay, okay, kita susun. Sebab sekarang kita dah beli lagi satu on 16 June. Kita susun. Apa dia kita beli? 1,000 unit. So sekarang jadi berapa? 4,800. Okay. Okay, so dia punya harga adalah RM5.50. Okay, kat sini kita bawa dia masuk 5,500. Okay, now kira berapa sekarang? 5,500. So dapat 24,100. Okay, betul tak saya kira? Kalau tak betul beritahu. Okay, so far boleh follow kalau kita purchase, dia tak ubah apa-apa. Kita add saja. Kita susun je, kita campur je, kita tambah je. So sekarang pada tarikh 16 Jun kita ada 4,800. Quantity, harga dia is 24,100. Okay, ini purchase. Okay, now 19 Jun apa jadi? 19 Jun kita jual 2,500. Okay, dekat sini awak kena take note Okay, kita jual 2,500. Sekarang kita nak jual 2,500.
kaedah first in first out. So kita kena jual yang mana dulu? Kita kena jual yang first in dulu. Okay. Okay, so mana yang first in dulu? Tengok dekat balance ni. Mana satu yang first in dulu? 800 kan? Atas sekali. Okay, so 800. Harga dia adalah RM4.50 and 3,600. Okay. Okay, tetapi apa? Tak cukup. Kita nak 2,500. So kita kena top up lagi berapa? Kita kena top up lagi 2,500 minus 800, 1,700. Okay, so kita kena ambil dekat 3,000. Cukup kan? 3,000 cukup Okay, so 1,700. Barulah dapat 2,500. Okay, boleh So tulis dia punya amount, berapa cost per unit dia. Sini adalah RM5. Okay, kira berapa? $1,700 darab dengan RM5 adalah $8,500. Madam, boleh ulang balik tak macam yang dapat 1,700 tu? Okay, so kita tengok dekat soalan. Soalan kata 19 hari bulan kita jual 2,500. Betul tak? So sekarang ni kita nak jual 2,500. Okay, sekarang ni kita guna apa? Kita guna method FIFO. FIFO means first in, first out. Out tu kan jual. So kita kena outkan yang 800 dulu. Okay, so 800 kita outkan dia dulu. Tapi kita nak berapa? Kita nak 2,500. Nampak tak? Tak cukup lagi 1,700. So kita ambil dekat mana? 1,700 kita ambil dekat yang 3,000 ni. Jangan ambil yang dekat 1,000 sebab dia kena first in, first out. Lepas 800 out, yang out adalah 3,000. Tapi kita tak keluarkan dia 3,000 sebab kita nak 2,500 saja. So daripada 3,000 ni kita ambil 1,700. So cukuplah 2,500. Okey. Boleh faham tak? Siapa yang tanya tadi? Boleh. Okey. Alright, good. Okey, so berapa? Kita kena ambil RM5. Jangan ambil RM5.50 sebab kita ambil yang RM5 lah. Yang apa? First in, first out kan? Okay, lepas RM4.50, RM5. Okay, so that's why saya darabkan RM5. Okay, so kita kira berapakah cost of goods sold dia. 3,600 plus 8,500 adalah 12,100. Okay. So sekarang ni kita nak kira balance. Berapakah balance? Okay, so sekarang ni 800 kita dah jual out. Dah out kan? 800 dah out. 3,000 dah out ke? Dah out tapi sebahagian saja. Yang out berapa? 1,700. So tinggal berapa? 3,000 tolak 1,700 tinggal 1,300. Boleh tak follow? Boleh. So yang 1,300 ni berapa harga dia? RM5. Okey, kira dulu. 1,300 darab 5. 6,500. Okey. Lepas tu 1,000 belum out lagi kan? So tulis 1,000 pada harga 550. Okay, so sini dapat 500. Okay, now campurkan dia. Okay, so sini dapat 12,000. Okay, sini dapat 2,300.
Okey. Boleh tak? Ada siapa-siapa nak tanya ke? Madam, yang 1,300 tu dapat macam mana? 1,300. Okey, 1,300. Okey. Kita tengok ya, yang dah jual apa? 800 dengan 1,700. So dah jual ni saya potong boleh? Okey, saya potong. Mana potong? Okey, dah habis. Kita dah tak mau. Dah jual dah habis. Okey, 3,000 pula. Tadi kita kan dah ambil 1,700. So kita tak bolehlah turun 3,000 sebab 1,700 dah jual. So balance ni berapa? 3,000 tolak 1,700 dapat 1,300. Betul ke? Betul. 1,300 is 3,000 minus 1,700. Saya highlight kan. Okay, 3,000 awak minuskan dengan 1,700. So dapatlah 1,300. Dia ambil sebahagian sajalah sebab kita nak cukupkan 2,500 tadi. Okay, so lepas tu 1,000 tak usik apa-apa lagi, kita bawa turun semua. Okay, boleh ke? Siapa tanya tadi? Sri? Nira. Okay, boleh ke Nira? Boleh madam, thank you. Alright. Okay, so dah settle. So kita teruskan dengan 22nd June. 22nd June is purchase. Okay, so tulis purchase. Sebab tu saya nak awak tulis. Bila awak tulis, awak ingat. Saya pergi very slow. Okay, purchase. Okay, kalau purchase kita susun saja. Okay, saya copy balik yang ini. Awak susun susun ikut aturan. Okay. Lepas tu $1,000, lepas tu baru 3,000 baru beli. So sekarang tinggal berapa? Dapat berapa? Dah bertambah 5,300. Macam tu. So yang ni follow lah. Harga dia RM4.50. Yang ini 13,500. Okay. Nampak dah susun? Ni yang baru beli dia susun dekat bawah kan. Okay. Total berapa? Sekejap. 6,500 plus 5,500 plus 13,500. So dapat 25,500. Betul. Okay, nampak okay. So 24 apa jadi? 24 kita jual 3,000. Okay, 3,000. Okay, so awak kena ingat kita nak jual 3,000. So saya tulislah 3,000 dekat sini. Okay. Tak nak. Okay, tapi awak tak boleh ambil 3,000 terus sebab kalau ikutkan aturan first in first out, yang first in is 1,300. Okay, tulis dulu 1,300, kita jual dulu. Kita outkan dia dulu. First in, sebab dia first in first out. Okay, so sini faham kan? Okay, lepas tu kita nak 3,000, tak cukup lagi berapa? 3,000 minus 1,300, 1,700. Tapi selepas 1,300 ni adalah 1,000 saja. Okey, kita bawa turun dulu 1,000. Bukan 1,700 lah sebab 1,000 dulu. That is RM5.50. Okay, so sini 5,500.
Okey, belum sampai lagi 3,000 kan? Kita nak berapa? Nak cukupkan 3,000? Cuba kira. So, 2,300. okey. 2,000? 300. 2,000. Sekarang kita dah ada 2,300. Kita nak cukupkan jadi 3,000. Kita perlukan lagi 700. 700. Boleh kita nak cukupkan dia jadi 3,000. Kita perlukan lagi 700. Dekat sini 3,000. Maksudnya kita ambil sebahagian daripada 3,000 ni, kita ambil 700 saja. So berapa dia punya tu? RM4.50. Okey, kira. 700 darab dengan 3,150. okey. So dapat 3,150. Okay, now kira cost dia. Berapa dapat? 15150. Berapa? 5,150. 15,000 kan? 15,150. Okay. So ni cost of goods sold dia untuk tarikh inilah. Okay, now kita nak kira balance. Okay, apa yang tinggal? 1,300 dah out, 1,000 dah out, 3,000 kita out kan baru 700. So berapa balance? 700. Berapa? 2,300 kan? 2,300. Faham tak ni? Ini nak buat orang apa pula lagi ni? Okey, yang ini 3,000. Tolak dengan kita dah keluarkan 700. Okey, so tinggallah balance dia 2,300. Boleh Okey. Tak ada dah yang lain. Okey, so sini RM4.50. Okey, so cuba kira dapat tak 10,350? Dapat. Okey. 10,350. So kita jawablah soalan. Jangan biarkan macam tu saja. Okay, on 30th June. 30th June tu maksudnya ending inventory lah. So tulis je lah ending inventory equals to 10,350 yang ini. Okay, cost of goods sold macam mana? Cost of goods sold adalah awak kena kira yang ni. That's why saya suruh awak kira. Senang. So 12,100 plus 15,150 dapat 27,250. Okay, that is the answer. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, kita pergi very slow kan? Okay, so ini adalah perpetual. Bila kita kata perpetual, terus je awak fikir apa? Kotak. Kalau tak buat kotak boleh tak? Boleh. Tapi sekarang make sure tak bercampur-campur dia punya tu. Buat je lah kotak. Baru nampak kemas. Awak kan accountant kan? So buat kotak at least ada 3. Tak perlulah macam saya nak pecahkan lagi. Saya pecahkan lagi sebab senang. Senang nak kira. Macam awak tak pecah, awak dah buatlah 3,000 darab 5 sama dengan macam tu. Okay, dah. Okay, is there any question? So this is the difference between weighted average and FIFO. Okay? Madam, Ya. saya nak tanya. Memang kalau kita guna lain-lain method akan dapat jawapan yang lain even guna soalan yang sama. Yes. Yes. That's why minggu lepas kan kita dah tengok summary dia. Nampak tak summary dia? Kau guna FIFO, guna weighted average, guna LIFO, jawapan dia lain-lain. Kan? Weighted average tu tengah-tengah antara FIFO dengan LIFO. Since LIFO kita tak belajar lagi, awak ambil tahu pasal FIFO dengan weighted average. So hari tu kan kita dah buat conclusion. Kalau guna LIFO,
cost of goods sold dia tinggi. Ya ke? Kita sekejap. Cuba tengok balik nota awak tu. Kalau guna LIFO, dekat sini pun kita boleh nampak cost of goods sold dia 27. Kalau weighted average 26. That's why saya kata kalau guna FIFO, cost of goods sold dia tinggi. Betul tak? Cuba tengok balik tu. Nanti awak semak balik lepas tu apa yang kita kena ambil tahu? Satu, pasal cost of goods sold dia. Kedua, pasal ending inventory dia. Yang ketiga, pasal profit. Yang keempat, tambah lagi satu, pasal tax. Kalau profit tinggi, tax pun tinggi. Kalau cost of goods sold dia rendah, profit dia tinggi. Macam tu. Okay. So, apa lagi dia suruh kira? Dia suruh kira tu je kan? Alright. Ada soalan lagi tak? Kita nak pergi soalan nombor 2 pula. Okay, so kita pergi soalan nombor 2. Okay. Question 2. Dina Distribution Market CD of a Performing Artist King's Team. At the beginning of March, Dina had in beginning inventory 1,500 with a unit cost. So ini adalah beginning inventory. During March, Dina made the following purchases. Okay, dia bagi purchases. Lepas tu during March 10,000 unit were sold. Masa sold ni dia tak itemize macam ni. Dia tak detail pun macam ni. Saya kalau saya nampak macam ni, saya dah tahu dia guna periodic system. Lepas tu dekat soalan ni pun dah cakap Dina uses a periodic system. Okay, periodic system. Kalau perpetual dia kena bagi detail. Macam soalan 1 tadi detail. Sebab setiap urus niaga kena kira balance. Tapi periodic system tak. Periodic system kita kira berkala pada akhir tempoh. Okay, now required determine the cost of goods available for sale. Okay, so sekarang saya nak tanya. Apakah goods available for sale? Goods available for sale. Apa dia? Siapa nak jawab? Tak, madam habis kaya je. Goods available for sale kita boleh jumpa dekat statement of profit or loss ataupun statement of income. So apa dia goods available for sale? Apa campur apa? Beginning inventory campur purchase. Betul. Goods available for sale awak jumpa dekat statement of income dekat cost of goods sold. Okay. Beginning inventory plus purchase sama dengan goods available for sale. Lepas tu then barulah kita minuskan ending inventory, dapat cost of goods sold kan. Okay. So A dia tanya cost of goods available for sale. Okay, now awak kena buat apa? Okay, saya cadangkan awak buat kotak. Kotak lagi. Buat table. So awak kena masukkan apa? Purchase dia dah tulis dah dekat sini. Purchase dah tulis kat sini. Beginning inventory pun dia dah bagi. Okay, so buat in a proper table macam saya. Boleh tak? Buat in a proper table macam ni. Okay. Cost of good available for sale is beginning inventory plus purchase. Purchase, make sure awak semua ni awak ikut sequence date. Mestilah kita start dengan beginning inventory. Beginning mestilah 1 bulan. Okay, so kita follow kotak ni. Kita follow dekat soalan ni. Okay, so March 3,500 darab 8. So 13 March 4,000 times 9. Lepas tu 2,000 times 10. Lepas tu last 2,000 times 11. Okay, so dapatlah total cost. Okay, so awak dah buat ni.
So dapat total cost dia, what total up. So dapat 116 and 500. So this is the, dia tanya apa? Cost of goods available for sale. So this is the cost, 116 and 500. Kalau awak tak masukkan beginning inventory, jawapan awak salah. Sebab dia kata cost of goods available for sale mestilah ada beginning inventory plus purchase. Okay, so dah dapat jawapan 1. Okay. Okay. Kalau perpetual tadi kita buat table kan. Kalau periodic pun nak senang. Okay. Macam soalan ni memang dah suruh buat. So actually this table is very useful. Kenapa saya kata very useful? Nanti kita tengok kegunaan yang kita dah buat maklumat dekat table ni, banyak kegunaan dia. Okay, B, using FIFO method determine, 1, ending inventory, yang kedua cost of goods sold. Okay, so sekarang ni kita nak jawab B1 dulu. Macam mana kita nak cari ending inventory? Okay, so first step awak kena cari ending unit. Okay, take note. First awak kena cari ending unit. Kalau tak ada ending unit, macam mana awak nak cari cost dia? So ending unit ni mana dapat mana dapat formula ni? Kan saya dah bagi formula minggu lepas. Tapi saya bagi formula cost of goods sold kan. Cost of goods sold sama dengan beginning inventory plus purchase minus ending inventory. Kan saya kata daripada formula tu kita cari pula ending inventory. Okay, ending inventory sama dengan beginning inventory plus purchase minus sales. Sales tu cost of goods sold lah. Okay. So dekat sini awak nampak tak ada beginning inventory and purchase. Awak dah kira dah sebenarnya dekat sini. Dekat table ni awak dah kira. So dekat table ni beginning inventory plus purchase ni adalah cost of good available for sale unit tadi kan. Okay, kita dah dapat 13,000. Nampak tak? Kita beli table ni kita dah boleh terus absorb jawapan dia. Okay, minus unit sold. Unit sold tu mana nak dapat? Tadi dekat soalan ada cakap during March 10,000 unit were sold. Okay, so minus 10,000. So awak dapat ending inventory unit is 3,000. Ini penting. Cari dulu ending inventory, so awak lockkan 3,000. Okay, saya dah lock lah. Sebab apa? Kalau awak nak guna FIFO ke, weighted average ke, ending inventory unit ni adalah benda yang sama. Cuma FIFO lain cost dia. Weighted average lain cost dia, macam tu. Unit sama. So kita lock. Kita lock, kita kunci maksud dia. Okay. Okay, next. Kita nak, dia kata FIFO kan? Using FIFO method. Okay, FIFO. Kita tengok dekat table ni. Itulah saya kata bila dah ada table ni senang. First in, first out. Okay, kita nak cari apa sekarang? Kita nak cari ending inventory. Kita cari inventory. Apa maksud inventory? Inventory adalah barang niaga yang tidak dijual. Tahun itu kita akan bawa ke tahun hadapan. Tidak dijual. Okay, so maksudnya bila FIFO, first in, first out. So maksudnya kalau kita jual, kita akan ambil yang beginning inventory dulu, kita outkan dia. Lepas tu ada lagi jualan, kita ambil 5 hari bulan pula, kita outkan dia. Okay, so yang tidak dijual dekat mana? Yang tidak dijual adalah pada purchase yang the latest, purchase yang terbaru kita buat, iaitu 26 March. Okay, so jangan confuse macam perpetual tadi, kita rasa senang je sebab dia tiap transaction kita update. Tapi dekat sini kita update pada akhir tempoh. So kita kena tahu first in first out, yang out tu adalah yang mula-mula first in. So yang tak out tu apa? Yang tak out tu lah inventory. So yang tak out tu mestilah berada di purchase yang terakhir. 26. Kalau tak cukup kita ambil 21st. Kalau tak cukup kita ambil 13. Macam tu.
So kena start dengan yang purchase terakhir. Okay, tadi kita dah log berapa? 3,000. Okay, now 26 ada 2,000 saja. So kita bawa turun dulu 2,000. Okay, so tengok sini ending inventory. Saya bawa turun dulu yang 26. 26, 2,000 darab dengan 11 ringgit kan? Okay. Maksudnya darab dengan apalah pula. Okay, darab dengan 11 ringgit. Okay. Okay, sama dengan 22,000. Tapi kan kita dah log 3,000. Kita nak 3,000. So tak cukup lagi 1,000. Kita nak ambil dekat mana? Kita ambil dekat 21st. 21 hari bulan. Janganlah ambil dekat mana-mana. Sebab yang ni, yang atas-atas ni semua dah out dah jual dah. Kita ambil yang 21st. Kita ambil 1,000 saja. Dia ada 2,000 kan? Tapi kita ambil 1,000 saja. Sebab kita nak cukupkan 3,000. So 3,000. Okay, darab dengan 10 ringgit. Ya. Sama dengan 10,000. Yalah besar pun. Okay, boleh Okay, so dah cukup dah 3,000, kita total lah dapat 32,000. Okay, faham ke tak? Ini periodic. Faham ke tak? Faham. Okay. Tapi dia memang perlu ke buat peta tu, buat table ni? Buat table. Buat table ni sangat membantu. Buat table lah. Seloknya buat table ni. Tapi dia sangat membantu. Kalau tak buat table pun boleh. Boleh? Okay. Boleh kalau tak ada table. Kalau tak ada table pun boleh. Tapi make sure awak kira betul lah. Dekat sini kita nampak 2,000 unit kan dengan harga dia. Kebetulan pula soalan ni memang tanya. That's why kita buat. Kalau tak buat pun boleh. Tapi jangan confuse. Ya? Okay, kalau tak buat, jalan kerja je still macam ni juga. Tapi awak kena imagine lah daripada soalan tu awak kena imagine. 2,000 darab 11. Lepas tu kita ambil 1,000 kan darab 10. Boleh juga. Kalau tak buat. Sebab kita nak jimat masa kan. Tapi untuk kira ending inventory cost tu macam ni lah jalan kerja je. Buat macam ni. Okay, lepas tu dia tanya cost of goods sold. Okay, cost of goods sold tu apa? Macam formula saya bagi tu. Beginning inventory plus purchase minus ending inventory. Okay, so dekat sini kita dah tahu dah. Beginning inventory plus purchase tu adalah 13. Ni cost kan adalah 1,116,500. Okay. Minus dengan ending inventory yang kita kira tadi 32,000. Okay, dapatlah cost of goods sold dia 84,500. Maksudnya apa? Kalau awak salah kira ending inventory, cost of goods sold awak pun salah lah jadinya. Dan yang paling parah sekali, kalau awak salah kira ending inventory unit, berderet-deret lah salah lepas tu. Dan tiba-tiba dia minta kira profit pula. Habis. Kan? Berderet salah. So kena betul-betul. Ni ending inventory unit ni kena lockkan dulu. Then dia akan follow the ending inventory. So ini kalau FIFO, ending inventory dia 32,000. Okay, so dapat cost of goods sold dia 84,500. Okay. Alright, dalam soalan lagi minta apa? Dah habis kan? Tapi saya nak awak buat weighted average pula. Okay, weighted ya. Yang star tu apa? Yang kat 3,000 tu, bawah 21 Mac tu, yang ending inventory tu, kan ada 3,000 lepas tu dia macam star tu. 3,000 tu kenapa saya starkan dia? Sebab saya lockkan dia. Ni star dia satu je kan. Saya kata tadi lockkan dia.
Maksudnya kalau nak guna FIFO, awak guna 3,000. Kalau nak kena weighted average pun kena guna 3,000 unit. Macam tu. Sebab tu saya kata lockkan ni. Ending inventory unit ni kita lockkan dia. Kita nak guna kat sini. Ya. Ya, ini FIFO. Sekarang cuba buat weighted average pula. 3,000 ni still sama. That's why saya kata lock tadi. Okay, so untuk weighted average, hari tu saya dah briefing sikit minggu lepas. Kita kena cari apa? Kita kena cari cost per unit. Nak cari cost per unit, mana dapat ni? 116,500 bahagikan dengan total unit 30,000. Semuanya daripada table. Tu saya kata table ni sebenarnya sangat berguna. So 116,500 is the total cost bahagi dengan total unit. Ingat tak? Dia ni formula. Okay, so dapatlah cost per unit dia RM8.96. Okay. So cost per unit dah dapat, kita cari ending inventory cost. Ending inventory cost tadi apa? Per unit tadi RM8.96 darab dengan 3,000. 3,000 yang saya lock tadi, yang awak tanya star tadi. Ni. Dia juga digunakan untuk weighted average. Unit, ending inventory unit kita boleh gunakan dekat FIFO, kita gunakan juga dekat weighted average. Ni saja je saya tambah dalam soalan tak ada. Okay, nak tunjukkan macam mana kegunaan dia. Okay, so dapatlah ending inventory cost equals to 26,880. Okay, nampak lepas tu cost of goods sold pula macam mana? Cost of goods sold tadi apa? Cost of goods available for sale 116,500 minus dengan ini adalah ending inventory dia 26,880. Okay, so dapatlah cost of goods sold dia 89,620. Betul ke ni? Betul lah kot. Ya. Okay. So macam itulah cara kira dia Kalau weighted average, awak kena cari dulu per unit. Lepas tu darabkan dengan unit ending inventory. Dapat total. Kalau saya salah, awak beritahu calculation ni. Okay. Lepas tu cost of goods sold. Tolak ending inventory dia. So dapatlah cost of goods sold 89,620. Okay, boleh? So ini adalah guna periodic system. FIFO and also weighted average. Okay. Okay. And then soalan nombor 3 tadi saya tengok soalan nombor soalan nombor 4. Okay, tengok soalan nombor 4. Tengok ni. Dia guna apa? Periodic inventory system. Dia dah buat table dah. Kalau dia dah buat table, awak tak payahlah salin balik. Sebab tu saya highlightkan apa? Opening inventory dengan purchase. Sebab kita nak guna yang tu je. So nanti awak nampak. Dia nak keluar yang mana dulu? 27. Lepas tu 21 bulan. Bila dalam soalan tu dah buat table, awak tak payah nak salin balik. Awak guna saja maklumat daripada situ and then awak kira. Boleh So kena pandai-pandai lah macam mana kita nak gunakan maklumat yang ada dekat soalan. Okay, so saya rasa tu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay, so untuk esok saya nak awak buat homework. Malam ni try buat question 3, 4 and 5. Question 3 apa? Question 3 perpetual inventory system. First in, first out. Lepas tu periodic weighted average. Itu question 3. Question 4 periodic inventory system. Dia suruh buat comprehensive income statement. Buatlah. Lepas tu dia suruh assume. Dia suruh suggest mana satu yang minimize tax, mana satu yang highest profit. Good exercise yang ini. And then soalan nombor 5 senang sikit-sikit je. Soalan nombor 5 ni macam teori je. Teori dia kita dah buat dah minggu lepas.
mana satu yang higher income, mana satu yang higher ending inventory, mana satu yang higher tax, apa method-method dia. So dah boleh jawab dah kat sini ya. Okay, so itu saja. Is there any question? Is there any further question? Okay, tak ada. Okay, No, kalau madam. tak ada, tak ada kan? Okay, kalau tak ada, saya stop Madam, present. yang ni medium record kan? Medium letak mana nanti? Itulah. Saya saja je nak try record sebab nanti dia ambil memory besar kan. Nantilah bila saya dah berjaya record, nanti saya akan beritahu awak. Ataupun saya masuk dekat YouTube ke senang. Nanti tengok dulu macam mana. Nanti saya akan beritahu kemudian ya. Okay. So kalau tak ada, saya stop present. Alright. Okay, so as usual, SOP kita tak gambar dulu. Tukar layout jadi 30. Okay. Okay, saya nak semua orang smile. Buka kamera dulu. Cepat. Cepat habis, cepat. Kita left. Nampak Asad je. Adam, Chai, Nurul Izzati, Atika, Syahmi, Zalifah, Nurul Nabihah. Okay. Yang lain saya tak nampak lah ya. Fatin. Mungkin line saya. Okay dah. Okay, Syahmi dah. Okay, semua ready. Okay, smile. 1, 2, 3. Okay. Bismillah. 1, 2, 3. Dah, tutup ke koma. Okay, so itu saja ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Siapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, amin. Okay, thank you Ahmad Syahmi. Okay, itu saja. Okay, thank you everybody. Thank you guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat sejahtera. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Madam. Thank you, madam. Alright. Okay. Thank you, madam. Okay. Stop recording.